Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ini dalam siri Kemenyan Berasap. Dalam siri kali ini aku nak kongsikan pengalaman aku sewaktu pertama kali aku melalui LPT2. Aku anggarkan kejadian ni berlaku lebih kurang 2 tahun. Lebih kurang lah 2 tahun selepas LPT2 dibuka. So ianya adalah pengalaman pertama aku melalui LPT2. Destinasi aku adalah Paka, Terengganu, sebab aku ada trip mancing pada hari Sabtu dan hari Ahad. Pada hari Jumaat, aku masih bekerja. Aku tidak mengambil cuti dan aku bergerak sorang daripada rumah ke sana. Aku sampai ke rumah agak lewat juga, lebih kurang dalam 8.30, 9 malam, macam itulah. So sesampainya di rumah, aku kemas-kemas barang aku semua, barang mancing, kain baju semua, dan aku bergerak ke Paka, Terengganu. Sebelum aku bergerak, ada kawan-kawan yang terlebih dahulu gerak ke sana dan mereka turut memaklumkan sebab ini juga adalah pengalaman pertama mereka melalui LPT2. Jadi mereka sampai awal. So mereka dah bagi tahu siap-siap untuk mengisi minyak terakhir, RNR terakhir adalah di Gambang. Pada masa tersebut, pada masa sekarang dah banyak RNR yang ada stesen minyak. Aku pun take note berkenaan dengan perkara tersebut dan aku pun bergerak daripada rumah menuju ke Paka. So dalam perjalanan aku mengingatkan kepada pesanan kawan-kawan tadi, aku telah membuat pit stop dekat RNR Gambang dan ternyata dekat situ ada sebuah Petronas. Aku isi minyak full di Petronas Gambang. Keluar sahaja daripada Petronas Gambang, masa tu lah, pada masa tersebut keadaan jalan raya agak sunyi sebab ialah dah lewat malam. So keluar saja daripada Gambang sewaktu aku melalui LPT2 ni, pada mulanya aku ternampak kelibat seorang wanita di tepi jalan. Tapi aku abaikan saja. Dan kelibat ni muncul beberapa kali. Kali terakhir yang aku ingat dia muncul ialah dekat ada signboard Aspa Cottage. Aspa Cottage, depan sikit daripada signboard tu dia muncul dekat sana lagi sekali. Pada masa tersebut aku hanya buat sikap acuh tak acuh, aku tak peduli dan aku teruskan perjalanan. Nak dijadikan cerita, pada masa tersebut aku memang rasa sangat-sangat nak ke toilet untuk buang air kecil. Ini adalah pengalaman pertama aku melalui jalan LPT2 ni. So aku jalan, aku tengok tak ada lagi ke RNR lain dekat sini. So aku meneruskan perjalanan. Kemudian aku ternampak signage RNR Prasing 5km. Kalau tak silap akulah, sama ada 5 atau 2. Aku pun dah tak ingat, dah lama aku tak jalan LPT2 ni. Tahun ni aku tak ada ke Terengganu langsung, tapi lebih kurang begitulah. Pada masa tu aku memang tak tahu sebarang cerita, dan aku tak tahu pada masa tersebut dah wujud cerita-cerita yang menyeramkan di RNR Prasing ni. So tanpa ragu-ragu aku pun bagi signal. Bila sampai je di RNR, jalan susul keluar ke RNR Prasing, aku bagi signal dan aku memasuki RNR Prasing. Dan yang membuatkan aku terfikir lebih lanjut lagi ialah aku sendiri duduk di Dungun, Terengganu lebih kurang 6 tahun lamanya, tapi aku tak pernah dengar tempat nama Prasing. So aku pun macam mungkin tempat baru kot. Dan first impression aku bila aku susul saja ke kiri, dia masuk jalan dia jauh ke dalam. RNR dia berada di sebalik bukit, maknanya daripada highway korang takkan nampak RNR tersebut. Dia ada satu bukit, di belakang bukit tu adalah RNR tersebut.
Pada masa tu uh, agak seram juga suasana. Bulu roma tak berhenti-henti, asyik meremang sahaja. Sesampainya aku di Prasing, R&R Prasing ni, aku nampak dia ada dia punya main entrance. So aku parking kereta betul-betul di hadapan main entrance kerana tiada kenderaan lain lagi ada dekat situ. Tak ada orang lain pun ada dekat situ kecuali sebuah motosikal. Dan aku rasalah motosikal tersebut kepunyaan security kat situ. Tapi security guard dia aku tak nampak kat mana-mana. So aku pun terus berjalan. Aku keluar daripada kereta, aku lock kereta aku terus jalan. Ini adalah kali pertama aku menjejakkan kaki di R&R Prasing ni. So bila aku berjalan tu, aku tengoklah signage toilet tu dekat mana. So aku pun jalan. Aku dah tak sedar hati, mana tidaknya pintu masuk dia dekat depan ni, dan toilet dia adalah di belah belakang sekali. So aku kena jalan the whole stretch of the R&R. So aku pun jalan. Lepas tu aku jalan, aku ada melalui ada satu kawasan lapang sikit. Dan waktu aku melalui kawasan lapang tu, dia berbumbung. Tepi ni kawasan lapang. Masa tu tak ada apa-apa kat tepi tu, just kawasan lapang saja. Pada masa tersebut aku dah terbau bunga tanjung. Dan pengalaman aku bila aku bau bunga tanjung ni, selalunya mesti ada benda nak keluar macam ni kan. Tapi aku berdoa lah, ya Allah, tolonglah lindungi hamba-Mu malam ni. Dan aku teruskan perjalanan, aku pergi ke toilet. Sampai ke toilet, aku terus masuk ke salah satu toilet tu. Dan kemudian aku pun buang air kecil lah. Waktu aku tengah buang air kecil tu, aku terdengar ada bunyi tapak kaki. Masa tu aku masih positif lagi. Aku tak terfikirlah benda tu benda lain ke apa. Aku cuma bersyukur dalam hati aku, Alhamdulillah ada orang lain yang singgah. So aku tak berseorangan. Mungkin security ke apa ke, kan pergi kencing ke apa. Aku rasalah pada masa tu aku tak terfikir lain pun. Sesudahnya aku buang air kecil tu semua, aku keluar. Dan aku dapati memang tiada orang dekat dalam toilet tersebut. Aku perhati kiri kanan sambil berjalan menuju ke sinki. Aku nak basuh tangan, memang tak ada orang. So aku masih positif lagi. Aku cakap mungkin dia dah keluar terlebih awal. Kemudian aku pun terus pergi ke sinki. Aku basuh tangan aku. Dan disebabkan hari pun dah jauh malam, dicampur pula dengan aku yang agak mengantuk pada masa tersebut. So aku tadah air kat pili sinki tu, turun muka dan aku basuhlah muka aku. Semasa aku tengah nak basuh muka ni, lagi sekali bau bunga tanjung yang sangat kuat di sekitar kawasan tersebut lah. Aku pun terus je basuh muka aku. Aku buat tak reti, aku ignore je semua benda-benda ni, bau-bau ni. Selepas aku habis basuh muka, aku angkat kepala. So depan ni cermin. Aku nampak ada bayang-bayang perempuan berdiri di belakang aku. So secara spontan aku terus toleh ke belakang. Tapi bila aku toleh, tak ada orang pun dekat belakang tu. Aku tengok balik kat cermin, tak ada orang. Hati aku dah semakin tak sedap. Aku pun bergegas terus jalan keluar. Waktu aku nak berjalan dan nak sampai main entrance tu, aku nampak sebuah lori. Lori ni adalah lori maintenance LPT2 punya ni. LPT punya lori yang maintenance ni. Dia menuju ke wakaf. Kalau daripada R&R tu punya pintu, dia menuju ke wakaf di sebelah kiri. R&R Prasing ni ada beberapa wakaf yang dibuat pada masa tersebut. Dan kereta aku betul-betul di sebelah kanan. So aku pun jalan, aku nak menuju ke kereta aku. Dah dekat nak sampai, aku tengok dekat kereta aku, dekat passenger seat, ada seorang perempuan sedang duduk di dalam kereta. Bear in mind dia orang, apa yang aku nampak ni, dia bukan solid, dia macam see-through.
uh, dia ada dekat situ, tapi macam bayang-bayang. Kau boleh, dia tembus pandang. Dia tak mengangkat kepala ke apa, dia cuma tertunduk dan rambutnya berjurai ke bawah. Berbaju putih. So instead of aku terus pergi ke kereta aku terus kona ke kiri dan menuju ke wakaf. So dekat wakaf tu pada masa tersebut ada 3 orang yang sedang lepak kat wakaf tu, pekerja LPT. Dekat dalam lori aku tak tahu sama ada orang lagi atau tidak, tapi yang duduk dekat wakaf adalah 3 orang. So aku pun start conversation dengan diorang. Tanya apa khabar, daripada mana, katakan ada kerja maintenance ke malam ni, apa semua. Dan mereka pun bertanya juga, abang daripada mana. Saya cakap lah, dan aku maklumkan aku daripada Rawang, aku nak menuju ke Paka, aku ada trip mancing pagi nanti. Oh, dia orang pun macam lepas tu salah seorang daripada dia orang tiba-tiba bertanya, bang, abang pergi mancing ni, abang bawa bini abang tu, bini abang lepak hotel je ke apa? Aku terdiam. Aku pun agak terkejut kerana mereka juga nampak. So secara spontan aku tanya, nampak ke? Nampak lah, dia kata. Tu ada orang dekat dalam kereta tu. Aku terlanai liur lah. Dan aku berterus terang dengan mereka. Aku nyatakan bahawa sebenarnya aku seorang je ni. Wajah masing-masing pada masa tu terubah. Pada masa tersebut aku memang jelas kelihatan 2 orang lagi memang jom lah kita belah. Nasib baik ada seorang ni, dia kata lepak dulu bro, kita teman lah brother ni, kata kan. Aku pun bersyukur jugalah dia nak teman aku kan. So kita orang sembang-sembang, dia pun bertanya macam mana ni bang, dia ada kat dalam tu, habis tu macam mana abang nak gerak. Aku pun cakap aku pun tak tahu. So kita orang teruskan bersembang 20 minit berlalu dan perempuan dalam kereta ni tiada langsung tanda-tanda macam dia nak belah. Aku pun melihat jam di tangan, cakap masa dah suntuk. So aku pun nekat. Aku bagi tahu kat dia orang, bro, terima kasih banyak temankan aku malam ni apa semua. Aku nak gerak. Lepas tu dia orang bertanya, perempuan yang ada kat dalam tu macam mana bang? Tak apalah, aku usahakan lah. So aku pergi dekat kereta aku berdiri betul-betul di hadapan, aku baca Al-Fatihah, aku selawat ke atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku membaca ayatul kursi. Beberapa kali aku membaca ayatul kursi, aku pejamkan mata aku dan aku baca. Alhamdulillah, bila aku bukakan mata aku, dah tak ada dah dekat dalam tu. So aku continue, aku check belakang, seat belakang semua memang tak ada. So aku pun tak nak buang masa lagi, aku terus sahaja tekan dalam kereta, aku buka pintu, masuk kunci, start kereta. Aku angkat tangan dekat brother-brother ni. Aku nampak dia orang pun dah, bila aku dah masuk dalam kereta, mereka pun dah masuk ke dalam lori mereka. Mereka pun nak jalan juga. So aku teruskan perjalanan dan Alhamdulillah selepas daripada tu aku tiada sebarang gangguan lagi sehingga aku sampai ke Paka. So itulah dia sedikit pengalaman seram aku sewaktu pertama kali melalui LPT2 dan juga tak tidur lagi. Dan juga pertama kali aku singgah di RNR Prasing. Tapi Alhamdulillah selepas daripada tu tiada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Cuma kadang-kadang adalah nampak kat tepi jalan ada orang tunggu, ada, itu bagi aku perkara biasa. Dan apa yang aku boleh nasihatkan kepada rakan-rakan semua, subscriber, viewer semua, apa yang aku boleh nasihatkan, ya memang kita hidup dalam dunia ni ada manusia dan ada juga terdiri daripada golongan jin, iblis, syaitan apa semua ni kan. Tapi selain daripada itulah, sewaktu melalui LPT2 ni, korang kena berhati-hati juga sebab apa yang kita semua sedia maklum, LPT2 ni sendiri pun jalannya ada certain kawasan yang mana ianya bumpy. So kalau korang terlalu laju, speeding, mungkin boleh lost control. So itu je lah yang aku boleh nasihatkan, berhati-hati. Itu saja. Kalau korang nampak benda yang bukan-bukan ni,
Korang just baca Al-Fatihah, baca Ayatul Kursi sebanyak yang korang boleh. Tenang dan teruskan perjalanan. Itu sajalah yang aku boleh kongsikan. Okay, so takat ni dulu video kita kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Kita berjumpa di video selanjutnya. Yeah.